Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah bin Kamarul Arifin dan rakan PTA saya Haris Aman Fikri bin Muhammad Syafi'i. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan dahulu tentang IoT Smart Home. Apakah itu IoT Smart Home? IoT Smart Home adalah Internet of Things, kawalan rumah automatik. IoT Smart Home adalah sebuah sistem kawalan AC dan DC yang mengawal perkakasan elektrik di rumah seperti lampu, kipas serta penghawa dingin dan juga komponen-komponen elektrik yang lain. Projek ini boleh terima arus secara arus ulang-alik. Projek ini adalah sistem kawalan yang dapat memudahkan masyarakat pada masa sekarang untuk menutup lampu, kipas dan sebagainya. Projek ini mempunyai komponen yang mudah untuk diselenggara. Jadi, latar belakang projek. Latar belakang projek disambungkan menggunakan Wi-Fi, mengawal peralatan elektrik secara kawalan jauh, menggunakan telefon bimbit daripada jauh, memudahkan penyelenggaraan mengetahui keadaan sistem kawalan Internet of Things tersebut. Projek ini juga menjimatkan kuasa elektrik. Kepentingan kajian. Kepentingan kajian projek ini adalah dapat mengurangkan kemalangan di tempat kerja, dapat menjimatkan tenaga elektrik di tempat kerja, sama ada tempat kerja ataupun rumah lah. Yang ketiga, memudahkan penyelenggaraan untuk orang kompeten. Okey, hasil kajian. Penggunaan tenaga elektrik yang digunakan pada projek ini didapati tidak menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Dengan ini, ia dapat menjimatkan tenaga elektrik. Projek ini juga dapat mengurangkan kemalangan oleh kerana penggunaan alat perkakasan elektrik boleh dikawal secara jauh sekiranya pengguna meninggalkan tempat mereka dengan keadaan suis lampu, kipas dan alat perkakasan lain terbuka. Apabila berlakunya kerosakan, projek ini sangat mudah untuk diselenggara oleh orang kompeten kerana komponen-komponen yang digunakan dalam projek ini amat mudah untuk dicari dan diganti. Untuk bahan utama projek kami ialah Arduino jenis Node MCU ESP8266, 4 channel opto isolator relay 5V, mini AC/DC 110V, 120V, 230V, ditukarkan kepada 5V dan ataupun 12V, iaitu kita menggunakan adapter berfungsi sebagai konverter untuk arus besar kepada arus kecil. Maksudnya daripada arus AC ditukarkan kepada arus DC. Dan kami juga projek ini juga menggunakan wire jumper male to female. Saya serahkan presentation ini kepada Haris Aman Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini Haris Aman Fikri ingin menyambung pembentangan Muhammad Amirullah bin Kamarul Arifin. Seperti yang kita lihat sekarang, kita berada di catakan. Untuk pertama, ini merupakan kami punya perancangan sepanjang kami membuat projek tahun akhir ini. Baik, pada yang pertama sekali, kami mencari dan mengkaji penyataan masalah bagi mencetuskan idea. Di minggu ketiga Mac, kami melakukan perbincangan bersama pensyarah berkaitan dengan idea projek. Jadi kami membuat idea bersama dan berbincang bersama pensyarah
bahawa projek tersebut akan diluluskan ataupun tidak. Pada bulan Mac minggu ketiga dan ujung minggu ketiga dan juga minggu keempat, kami melakukan mengkaji projek dengan teliti dan mengkaji bahan-bahan projek yang diperlukan. Yang keempat, membuat pengiraan anggaran kos dan kos sebenar projek. Jadi untuk nombor 5, kami melakukan pada minggu kedua dan ketiga bulan April. Kami membuat lakaran reka bentuk projek dan pendawaian projek. Maksudnya kami dah mula untuk membuat lakaran projek. Kami membuat lukisan pendawaian untuk menjadikan kami punya petunjuk dan untuk memudahkan lagi projek kami untuk berjalan. Seterusnya, kami pergi mencari dan membeli bahan-bahan projek, melakukan pelaksanaan dan pembinaan projek, menguji kefungsian projek dan membaiki laporan penuh, membaiki kelemahan dan kekemasan projek. Ke-10, membuat pembentangan dan menghantar laporan projek penuh. Dan akhir sekali, kami menulis dan menghantar laporan mengikut bab kepada pensyarah. Seterusnya, ini merupakan senarai bahan yang kami gunakan untuk mendirikan projek tersebut dan juga harga-harga bahan yang kami gunakan. Pertama sekali, kami gunakan Arduino Node MCU dengan yang berharga RM43. Yang kedua, kami menggunakan jumper cable male to female yang berharga RM15. Yang ketiga, kami menggunakan 5V 4 channel opto isolator relay yang berharga RM32. Yang keempat, mini AC/DC yang berharga RM20, breadboard yang berharga RM12, PVC box yang berharga RM9. Jadi total ataupun jumlah keseluruhan untuk bahan projek kami adalah RM131. Seterusnya, kita berganjak kepada permasalahan yang timbul. Kotak ini merupakan permasalahan yang berlaku ketika kami cuba untuk membuat projek tersebut. Apa yang kami telah perasan, jadi yang pertama, kotak plastik enclosure mudah reput. Yang kedua, tidak dapat berfungsi apabila terputus bekalan elektrik rumah. Komponen seperti mini AC/DC converter mudah terbakar. Dan akhir sekali, mudah dicapai dan dibuka oleh kanak-kanak. Seterusnya, penambahbaikan yang kami lakukan untuk mengelakkan permasalahan yang tadi, kami menggunakan kotak PVC supaya lebih tahan terhadap cuaca dan tahan daripada reput. Yang kedua, menyediakan bateri dan disambungkan ke bateri supaya projek masih berfungsi walaupun bekalan terputus, hanya untuk perkakasan yang berkuasa rendah seperti lampu ataupun kipas. Yang ketiga, menggunakan mini AC/DC converter yang berkuasa tinggi sedikit daripada yang asal. Yang keempat, diletakkan di tempat yang tinggi atau di sebelah kotak fuse agihan supaya mudah dicapai oleh orang kompeten semasa melakukan kerja penyelenggaraan. Jadi ianya tidak akan diganggu oleh kanak-kanak. Seterusnya, ini merupakan pelaksanaan projek kami. Sebelum pelaksanaan projek, kami mengumpulkan semua bahan dan komponen yang diperlukan dalam projek ini. Seperti yang kita lihat dalam gambar, kami mengumpulkan kotak enclosure PVC dan juga jumper cable. Terdapat beberapa bahan yang diperlukan dalam projek ini seperti jumper cable, 4 channel isolator relay, 5V AC/DC converter. Yang keempat, Arduino Node MCU ESP8266. Yang kelima, kotak plastik enclosure. Pelaksanaan projek. Semasa pelaksanaan projek, kami melakukan pendawaian, pematrian dan juga coding atau memasukkan program ke dalam Arduino Node MCU. Seperti yang kita lihat dalam gambar, ini merupakan proses kami sedang melakukan pendawaian dalam kotak enclosure, menggunakan jumper cable, 4 isolator relay dan juga Node MCU. Kami memasukkan sistem
dan kawalan ke dalam MCU tersebut untuk mengawal perkakasan elektrik. Seterusnya, selepas pelaksanaan projek kami melakukan pengujian, pemerhatian serta kefungsian projek yang dibuat. Antara pengujian yang kami lakukan ialah ujian keterusan fasa ke fasa, neutral ke neutral dan juga bumi ke bumi. Yang kedua, ujian nilai voltan masukan S5 volt. Yang ketiga, ujian keberkesanan projek. Ini merupakan harapan penghasilan projek kami. Kami berharap dengan projek yang kami cipta ini serba sedikit dapat memudahkan masyarakat dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam penjagaan penggunaan alat perkakasan elektrik dengan baik, serta perlu berjimat dalam menggunakan tenaga elektrik. Jika tidak guna, matikan suis supaya tidak berlaku pembaziran tenaga. Dengan ciptaan projek ini dapat membantu masyarakat mengawal segala perkakasan elektrik mereka walaupun di mana juga mereka berada. Ini merupakan gambar-gambar penambahbaikan penghasilan projek kami yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan kami sendiri. Itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya dan juga rakan PTA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.